Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar. Saya Cikgu Hidayah, tutor di Genius Library Learning House. Pada hari ini, kita akan mengulang kaji mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 bagi kertas pemahaman. Pelajar-pelajar, sepanjang video ini berjalan, anda boleh menekan jeda ataupun pause dan boleh memainkannya semula nanti. Jadi, jika para pelajar semua sudah bersedia, mari kita mulakan. Berikut merupakan kandungan topik soalan yang akan kita ulang kaji dalam sesi pembelajaran kali ini. Baik, jangan risau para pelajar. Nampak seperti banyak, tetapi kita akan buat soalan ini secara bersama-sama dan santai. Ada soalan berkaitan isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai, soalan berdasarkan gambar, soalan pilih ayat yang sama dengan maksud ayat yang diberi, soalan pilih ayat yang betul, soalan berdasarkan petikan, soalan ayat tanya, soalan berkaitan peribahasa dan soalan berkaitan sajak. Baik, mari kita teruskan. Soalan 1. Dalam cerita zaman-zaman dahulu, sang kancil ialah seekor tempat kosong yang pintar. Adakah A. orang, B. haiwan, C. makhluk ataupun D. ternakan? Para pelajar, seekor merujuk kepada haiwan. Jadi jawapannya adalah B. Orang tidak tepat kerana orang merujuk kepada manusia. Makhluk pula adalah secara umum. Makhluk meliputi manusia, tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan, yakni makhluk yang hidup. Dan ternakan pula merujuk kepada haiwan yang kita pelihara. Tetapi sang kancil adalah seekor haiwan liar yang hanya tinggal di hutan. Ini info bonus untuk para pelajar semua tentang siapakah itu sang kancil. Sang kancil adalah sejenis haiwan yang tinggal di hutan, haiwan yang sering dianggap bijaksana, haiwan yang tangkas bergerak dan haiwan yang suka membantu haiwan lain. Namun, sukacita ingin cikgu ingatkan bahawa sesetengah daripada sifat tersebut bukanlah sifat semula jadi bagi seekor sang kancil. Ia hanya dianggap benar oleh sesuatu masyarakat. Seperti masyarakat Melayu, mereka amat mempercayai bahawa sang kancil adalah sebagai haiwan yang bijaksana dan suka membantu. Soalan 2. Wahai tuah, pada pendapat tempat kosong, eloklah kita berangkat sekarang, kata hang depan. Adakah A. beta, B. batik, C. hamba ataupun D. tuan hamba? Para pelajar, dalam konteks ayat tersebut, Hang Tuah dan Hang Jebat merupakan nama dua watak pahlawan Melayu Melaka zaman dahulu. Jadi, mereka ini bersahabat. Tidak mungkin A beta kerana beta hanya digunakan oleh raja kepada rakyat. Batik pula tidak tepat kerana ia digunakan oleh rakyat kepada raja. Tuan hamba pula merujuk kepada orang yang kita lawan cakap. Jadi, di sini juga ada menggunakan perkataan kita. Jadi, jawapan yang terbaik ialah C. Wahai tuah, pada pendapat hamba, eloklah kita berangkat sekarang, kata hang depan. Soalan 3. Zamarul terpaksa bekerja, tempat kosong, pagi hingga malam kerana syarikatnya tidak mempunyai tenaga kerja yang mencukupi. Adakah A. D, B. pada, C. antara ataupun D. dari? Pelajar, perhatikan pagi hingga malam. Ia merujuk kepada masa. Dalam beberapa jenis kata sendi nama bahasa Melayu, yang merujuk masa adalah kata sendi pada dan juga dari. Tetapi jawapan yang paling tepat untuk soalan ini adalah D, iaitu dari. Zamarul terpaksa
terpaksa bekerja dari pagi hingga malam kerana syarikatnya tidak mempunyai tenaga kerja yang mencukupi. Berikut merupakan fungsi bagi beberapa kata sendi dalam bahasa Melayu. Pertama, kata sendi di digunakan untuk merujuk tempat. Misalnya, saya bekerja di kedai makan Pak Abu. Kedua, kata sendi pada digunakan untuk merujuk masa, manusia, binatang, benda abstrak atau benda konkret tertentu. Para pelajar, benda abstrak adalah benda yang tidak dapat kita lihat seperti angin. Manakala benda konkret pula adalah benda yang dapat kita lihat dan sentuh seperti buku. Jadi, contoh untuk kata sendi pada ialah pada 12 hari bulan Mei, saya akan menyertai bengkel yang dianjurkan oleh pihak sekolah untuk meningkatkan mutu dan prestasi pelajar sebagai persediaan menjelang PT3. Ketiga, kata sendi antara digunakan untuk menyatakan tempat yang tidak mempunyai ruang atau jarak. Misalnya, antara Fakrul dan Fahmi sukar untuk dibezakan kerana kedua-duanya merupakan kembar seiras. Dan yang terakhir, kata sendi dari digunakan untuk menunjuk tempat, arah atau masa. Misalnya, ayah bertolak dari Kuala Lumpur ke Semenyih mengambil masa kira-kira 2 jam. Soalan 4. Berdasarkan gambar yang diberikan, ibu memasukkan tempat kosong garam ke dalam gulai ikan tongkol itu. Adakah A. sekepal, B. secebis, C. secubit ataupun D. sebutir? Para pelajar, untuk soalan sebegini, sila perhatikan gambar tersebut dengan teliti dan lihat anak panah yang cikgu sediakan. Jadi, sekepal tidak tepat kerana ia merujuk kepada nasi. Secebis pula merujuk kepada roti ataupun kertas. Cubit adalah pilihan yang terbaik. Manakala sebutir pula hanya sebutir. Soalan 5. Bulu tangkis Awin jatuh ke tempat kosong longkang itu. Adakah A. bawah, B. tengah, C. dalam ataupun D. belakang? Para pelajar, perhatikan arah bulu tangkis itu jatuh. Jadi, ia jatuh ke dalam longkang. Jadi, jawapan yang tepat adalah C. Soalan 6. Puan Ashikin sedang tempat kosong beraneka jenis pokok bunga di halaman rumahnya. Adakah A. penanaman, B. bertanam, C. menanam ataupun D. tanaman? Para pelajar, berdasarkan gambar tersebut, jawapan yang paling tepat adalah Puan Ashikin sedang menanam kerana menunjukkan perbuatan yang sedang dilakukannya. Jadi jawapan yang tepat adalah C. Soalan 7. Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Ramli berjanji kepada Ramu bahawa dia akan berada di Dewan Badminton pada pukul 4 petang. Adakah A. Ramli berjanji kepada Ramu, saya berjanji akan pergi pada pukul 4 petang ke Dewan Badminton? Ataupun B. Kata Ramli kepada Ramu, saya berjanji akan berada di Dewan Badminton pada pukul 4 petang? C. Kata Ramli kepada Ramu, kita berjanji berada di Dewan Badminton pada pukul 4 petang? Atau D. Kata Ramli kepada Ramu, kamu berjanji akan datang ke Dewan Badminton pada pukul 4 petang? Pelajar, untuk menjawab soalan ini, cikgu ingin berkongsikan satu tips. Pertama, kita baca semula ayat tersebut 2 atau 3 kali. Ramli berjanji kepada Ramu bahawa dia akan berada di Dewan Badminton pada pukul 4 petang. Ramli berjanji kepada Ramu bahawa dia akan berada di Dewan Badminton pada pukul 4 petang. Kemudian,
anda keluarkan perkara-perkara penting berdasarkan ayat tersebut. Perkara pertama yang dapat anda perhatikan adalah subjek. Subjek yang sedang dibincangkan adalah tentang Ramli dan juga Ramu. Perkara kedua yang penting adalah pihak yang berjanji, yakni Ramli berjanji kepada Ramu. Dan perkara ketiga yang penting adalah perkara yang dijanjikan oleh Ramli kepada Ramu, dia akan berada di Dewan Badminton pada pukul 4 petang. Jadi kesimpulannya, berdasarkan ayat tersebut, Ramli telah pun berjanji kepada Ramu. Pada pukul 4 petang, dia mesti berada di Dewan Badminton. Baik, mari kita lihat semula pilihan jawapan yang diberikan untuk kita pilih jawapan yang tepat. Baiklah para pelajar, mari kita lihat semula pilihan jawapan yang diberikan. Jadi, A tidak tepat kerana saya akan pergi. Sepatutnya Ramli berkata dia akan berada di Dewan Badminton, sudah pun berada di Dewan Badminton pada pukul 4 petang. D juga tidak tepat kerana kita berjanji. Sepatutnya Ramli yang berjanji kepada Ramu. Dan D sudah semestinya salah, kamu berjanji. Jadi jawapannya adalah B. Kata Ramli kepada Ramu, saya berjanji akan berada di Dewan Badminton pada pukul 4 petang. Jadi jawapannya adalah B. Soalan 8. Pilih ayat yang betul. 1. Jari telunjuk Ramasamy luka terkena pisau yang tajam. 2. Kesihatan Datuk tidak berapa segar sejak semalam. 3. Pendengaran nenek semakin kabur akhir-akhir ini kerana sudah tua. 4. Ubi kentang yang direbus oleh kakak itu sudah empuk. Para pelajar, tips untuk menjawab soalan seperti ini adalah anda perlu membaca keempat-empat pilihan jawapan tersebut dengan teliti. Kemudian, keluarkan terus ayat yang menggunakan perkataan yang tidak betul. Jadi, dapat kita lihat ayat 2 dan 3 menggunakan perkataan yang tidak betul atau tidak bersesuaian, iaitu kesihatan Datuk tidak berapa segar, sepatutnya tidak berapa baik sejak semalam. Dan ketiga, pendengaran nenek semakin kabur akhir-akhir ini. Jadi jawapan yang sebetulnya adalah sudah semakin berkurangan atau merosot. Jadi kabur hanya untuk penglihatan. 1 dan 4 merupakan ayat yang betul. Jadi jawapannya adalah D. Soalan 9 dan 10. Baca petikan di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang diberikan. Pembinaan lebuh raya dapat memendekkan perjalanan dan menjimatkan masa. Secara tidak langsung, penghantaran barang dan pengangkutan penumpang menjadi lebih cepat. Selain itu, pembinaan lebuh raya juga bertujuan memajukan kawasan-kawasan yang berhampiran dengannya. Pengguna juga berasa lebih selamat dan selesa menggunakan lebuh raya kerana jalannya lebih besar, rata dan lurus. Terdapat juga kemudahan untuk mendapatkan barang-barang keperluan, tempat rehat dan surau di kawasan rehat dan rawat R&R. Pengguna lebuh raya juga yang menghadapi masalah seperti kerosakan kenderaan dan kemalangan boleh menggunakan telefon kecemasan yang disediakan di sepanjang lebuh raya. Setelah anda selesai baca petikan tersebut, sila gariskan kata kunci yang penting seperti yang cikgu tunjukkan dalam gambar tersebut. Para pelajar, sebelum kita terus menjawab soalan, cikgu ingin memberikan beberapa infografik sebagai info bonus kepada anda semua. Jika anda perhatikan pada gambar tersebut, ini menunjukkan situasi di sebuah kawasan lebuh raya. Suka cikgu ingin ingatkan di sini bahawa antara lebuh raya dan juga jalan raya, kedua-duanya merupakan dua jenis jalan yang berbeza, di mana lebuh raya lebih luas dan lurus. Sementara jalan raya pula jalannya adalah lebih kecil dan kebiasaannya kita melalui kawasan lebuh raya ketika ingin pulang ke kampung halaman kerana keadaan trafiknya yang lebih lancar. Dan di beberapa tempat
atau perhentian di lebuh raya terdapatnya kawasan rehat dan rawat. Jadi, mari kita saksikan apakah pula kemudahan yang terdapat di kawasan R&R. Para pelajar, gambar yang anda lihat tersebut merupakan kemudahan-kemudahan yang disediakan di sebuah kawasan rehat dan rawat. Pertama, terdapatnya kemudahan surau untuk pengunjung yang beragama Islam untuk menunaikan solat. Yang kedua, terdapatnya kemudahan tandas. Ketiga, terdapatnya kemudahan restoran. Di sinilah para pengunjung boleh menikmati makanan dan sajian yang enak. Dan yang terakhir adalah tempat berehat. Di sini pengunjung boleh melepaskan lelah buat seketika sebelum meneruskan perjalanan. Soalan 9. Apakah faedah lebuh raya ini kepada penduduk setempat? Adakah A. memenuhi keperluan penduduk, B. menambahkan pendapatan penduduk, C. mendapat rehat yang cukup di R&R, ataupun D. membantu kerja-kerja penyelenggaraan? Baik, mari kita perhatikan semula berdasarkan petikan tersebut. Baiklah pelajar, berdasarkan petikan tersebut, lihat tanda garis dan anak panah yang cikgu buatkan. Selain itu, pembinaan lebuh raya juga bertujuan untuk memajukan kawasan-kawasan yang berhampiran dengannya. Para pelajar, kenapa ini terjadi? Kerana di kawasan lebuh raya adanya kawasan rehat dan rawat, iaitu R&R, di mana di sana penduduk setempat boleh membuka perniagaan seperti menjaja makanan ringan atau membuka kedai makan. Jadi, manfaat pembinaan lebuh raya kepada penduduk setempat adalah dapat menambahkan pendapatan mereka. Jadi para pelajar, berdasarkan petikan tersebut, jelas kepada kita bahawa faedah lebuh raya kepada penduduk setempat adalah dapat menambahkan pendapatan penduduk, yakni memajukan kawasan setempat. Jadi jawapan yang tepat adalah B. Soalan 10. Mengapakah telefon kecemasan disediakan di sepanjang lebuh raya? Adakah A. kerana lebuh raya lebih lebar dan lurus, B. terdapat tempat perniagaan, C. untuk melaporkan masalah kenderaan, ataupun D. kerana ramai pengguna lebuh raya? Baik, mari kita saksikan semula petikan yang diberi untuk mencari jawapan. Baik pelajar, perhatikan pada perenggan kedua baris 3, 4, 5 yang memerihalkan tentang penggunaan telefon kecemasan. Pengguna lebuh raya yang menghadapi masalah seperti kerosakan kenderaan dan kemalangan boleh menggunakan telefon kecemasan yang disediakan di sepanjang lebuh raya. Jadi, telefon kecemasan boleh digunakan jika berlaku kerosakan kenderaan atau kemalangan. Jadi, soalan 10, mengapakah telefon kecemasan disediakan di sepanjang lebuh raya? Sudah pastilah jawapannya C, untuk melaporkan masalah kenderaan. Soalan 11. Tulis ayat tanya yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. Jawapan, tujuan gelanggang tersebut dibina oleh penduduk kampung adalah untuk aktiviti kesenian. Pelajar, perhatikan tanda garis yang cikgu lakukan itu, tujuan gelanggang. Jadi, ayat tanda yang paling sesuai kita buat ialah apakah tujuan pembinaan gelanggang tersebut atau mengapakah gelanggang tersebut dibina. Soalan 12. Soalan berdasarkan gambar di bawah ini. Para pelajar, lihat gambar tersebut. Ada seekor katak di bawah tempurung kelapa. Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas. Peribahasa yang sesuai untuk gambar tersebut ialah bagai katak di bawah tempurung. Maksud peribahasa tersebut ialah orang yang tidak mengambil tahu atau peduli perkara yang berlaku di sekelilingnya. Hal ini menyebabkan dia ketinggalan dalam mengetahui info-info baharu. Soalan 13.
soalan berdasarkan petikan sajak. Arahan, baca sajak tersebut dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang diberi. Para pelajar semua, cikgu akan membacakan kepada anda terlebih dahulu sajak burung. Mari kita hayati. Burung-burung bebas di angkasa, terbang ke sana ke sini tanpa gangguan. Kicaumu sungguh menghiburkan, hati yang lara menjadi girang, pikiran yang kacau menjadi tenang. Burung-burung terbang di angkasa tinggi-tinggi, bebas mencari makanan di alam yang terbentang luas, tiada halangan. Namun kini alam kian berubah, pembangunan semakin pesat, tetapi terbang bagai tuan. Baik pelajar, sebelum kita menjawab soalan yang diberikan, cikgu nak berikan info bonus. Apakah maksud dan ciri-ciri sajak? Pertama, maksud sajak adalah karangan berangkap. Sementara ciri-cirinya pula adalah seperti rima akhir yang bebas, iaitu huruf hujung pada setiap baris adalah bebas, yakni tidak menggunakan huruf yang sama. Dan sajak merupakan sejenis puisi moden. Baik pelajar, berdasarkan petikan tersebut, lihat tanda yang cikgu buatkan. Ia menunjukkan sajak adalah karangan berangkap. Karangan seperti yang kita tahu adalah tulisan ayat-ayat yang bersambungan, dan sajak adalah ayat-ayat tersebut kita jadikan ia sebagai rangkap demi rangkap. Dan sajak ini setiap baris antara baris itu mempunyai kaitan seperti apa yang anda dapat lihat. Baik, seterusnya kita lihat ciri sajak yang seterusnya, iaitu rima akhir yang bebas. Seperti yang telah cikgu katakan, rima akhir itu merujuk kepada huruf hujung pada setiap rangkap. Lihat, burung-burung, huruf hujungnya G, bebas di angkasa. A, terbang ke sana ke sini tanpa gangguan. N, kicaumu sungguh menghiburkan. N, hati yang lara menjadi girang. G, fikiran yang kacau menjadi tenang. G. Jadi jika anda dapat lihat, antara huruf-huruf hujung tersebut adalah tidak sama. Itulah yang dimaksudkan sebagai rima akhir yang bebas. Baik pelajar, seperti yang cikgu katakan juga tadi, sajak adalah sejenis puisi moden. Ini adalah gambar rajah berkenaan pembahagian puisi. Puisi terbahagi kepada dua, iaitu puisi tradisional dan puisi moden. Puisi tradisional adalah seperti pantun, gurindam, syair, talibun dan ghazal. Sementara puisi moden pula adalah sajak. Baik pelajar, soalan yang ditanyakan untuk petikan tersebut adalah, baik, tentukan pernyataan tersebut sama ada betul atau salah. 13A dan B berdasarkan rangkap 1, kicau burung menenangkan fikiran. Dan kedua, kicaumu sungguh menghiburkan hati yang lara menjadi girang. Untuk menentukan jawapan tersebut betul atau salah, mari kita lihat semula petikan yang diberikan. Baiklah, soalan bertanyakan tentang kicau burung. Jadi, lihat pada rangkap 1, dan cikgu sudah pun tandakan dengan garisan kuning dan garisan biru. Garisan kuning ini adalah subjek yang sedang kita bincangkan. Kicaumu. Kicaumu ni merujuk kepada kicau burung. Lihat predikat ataupun ayat yang diterangkan. Kicaumu sungguh menghiburkan, hati yang lara menjadi girang, fikiran yang kacau menjadi tenang. Jadi berdasarkan apa yang telah kita lihat itu, ia membawa maksud bahawa kicau burung ini menghiburkan orang yang sedang bersedih menjadi gembira, dan orang yang mengalami masalah kekusutan fikiran
menjadi tenang. Baik, jadi berdasarkan soalan tersebut, kicaumu burung menenangkan fikiran. Jawapannya adalah betul, seperti apa yang telah kita baca tadi. Kicau burung memang menenangkan fikiran orang yang sedang mengalami kekusutan jiwa. Seterusnya, kicaumu sungguh menghiburkan hati yang lara menjadi iram. Jawapannya adalah betul, kerana seperti yang juga kita baca tadi, kicau burung juga dapat menghiburkan hati orang yang sedang bersedih. Soalan 13C. Berdasarkan rangkap 2 dan rangkap 3, tentukan ayat tersebut betul atau salah. Kemajuan negara memudahkan burung mencari makanan. Baik, mari kita lihat semula berdasarkan petikan untuk rangkap 2 dan rangkap 3. Baik, kita lihat pada rangkap 2 dan rangkap 3. Cikgu telah tandakan dengan warna kuning dan warna biru. Jadi, soalan bertanyakan tentang adakah pembangunan menyebabkan burung sukar untuk mencari makanan. Lihat, burung-burung terbang di angkasa tinggi-tinggi, bebas mencari makanan. Di alam yang terbentang luas, tiada halangan. Namun kini, ada perkataan namun kini. Alam kian berubah, pembangunan semakin pesat, tetapi terbangmu bagaikan sekat. Jadi, ia memperlihatkan kepada kita bahawa pembangunan yang semakin pesat menyebabkan pergerakan burung terbatas. Jadi, jawapannya, kemajuan negara memudahkan burung mencari makanan. Sudah jelas, kemajuan menyebabkan pergerakan burung sukar untuk mencari makan. Jadi, jawapannya salah. Baik pelajar, itu sahaja untuk soalan pada hari ini. Sekian terima kasih cikgu ucapkan kepada anda semua kerana telah memberikan perhatian yang cukup baik. Selamat maju jaya dalam pelajaran anda seterusnya.